Ya, Siti Ramizah bersama di daerah Temburong. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Serina dan juga Muammar. Alhamdulillah, saya pada pagi ini berada dalam keadaan yang baik sebetulnya. Salam Aidil Adha kita ucapkan ya kepada rakan setugas di sana beserta rakan kru yang juga terutama bertugas pada pagi hari Jumaat harian ini ya. Kalau tadi rakan setugas di daerah Tutong dan juga daerah Blight telah juga berkongsi sekitar berlangsungnya majlis ibadah korban di daerah masing-masing. Kita percaya juga di daerah Temburong akan juga sama turut memberikan antara lain kemeriahan suasana yang turut dirasakan pada Aidil Adha tahun ini. Betul. Amar ya. Ini mungkin dapat dikongsikan ya. Ya, silakan. Jadi sebetulnya sedikit sebanyak ingin saya kongsikan kalau menyambut Hari Raya Idul Adha pada tahun ini. Alhamdulillah dengan penularan COVID-19 yang cukup berangsur pulih dan beberapa keluarga ada juga yang menyambut Hari Raya Idul Adha bersama dengan keluarga maupun dengan saudara mara yang terdekat dengan mengadakan takbir di rumah sendiri. Betul. Dan sepertinya ada memberikan makan sedikit sebanyak macam Hari Raya rumah terbuka sebetulnya. Alhamdulillah ya. Jadi inilah ya antara ruang untuk kita ni sama-sama memanfaatkan mengeratkan lagi silaturahim di kalangan ahli keluarga. Apapun Ramizah, kita ingin sekali juga menyaksikan bahan yang disediakan dari daerah Temburong untuk edisi pertemuan kita Aidil Adha di pagi hari Jumaat hari ini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan segas kita Muammar dan juga Serina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Auda kerana tersedia bersama dengan Rampai Pagi. Lintas langsung dari daerah Temburong untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Jumaat, hari yang penuh berkah penghulu segala hari, 30 Jun 2023 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1444 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Idul Adha kita ucapkan kepada kita di luar sana. Dan Alhamdulillah Auda, dalam pertemuan kita ini seperti biasa akan saya kongsikan satu info semasa dan seterusnya juga kita akan dapat menyaksikan bahan video yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita. Terlebih dahulu ingin saya kongsikan Alhamdulillah juga keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Bangar untuk pagi ini berada dalam keadaan yang baik dan cerah. Jadi apapun aktiviti Auda untuk hari ini, kita mengharapkan agar semuanya berjalan dengan lancar insya-Allah. Baiklah Auda, satu info semasa ingin saya kongsikan mengenai Majlis Upacara Pengibaran Bendera Negara Brunei Darussalam sempena perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun bagi peringkat daerah Temburong akan diadakan pada hari esok, hari Sabtu 1 Julai 2023. InsyaAllah acara akan bermula pada pukul 9 pagi dan mengambil tempat di kawasan dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, apa kata untuk seterusnya kita beralih untuk menyaksikan bahan yang telah pun dimuatkan oleh rakan segas kita. Untuk itu kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini. Alhamdulillah Auda, apabila tiba bulan Zulhijjah, 3 perkara yang akan berlaku kepada umat Islam iaitu menunaikan ibadah haji, hari raya Idul Adha dan juga ibadah korban. Dan pada masa ini saya berlatar belakangkan binatang ibadah korban. Jadi Auda, untuk keluarannya pada kali ini kami akan mengongsikan dan juga membuat pendekatan mengenai dengan persiapan ibadah binatang, ibadah korban. Jadi Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Ibadah korban adalah antara amalan yang sangat dituntut oleh agama Islam dan mempunyai banyak hikmah juga kelebihan. Antaranya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat juga rezeki yang dikurniakannya dan antara jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah kurban antara lain adalah bagi mengingati sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendekatan saya bersama salah seorang pengurus haiwan ibadah korban di daerah Temburong, Muhammad Safwan bin Zulkifli. Beliau juga mengongsikan antara perspektif melaksanakan ibadah korban ialah bagi mencapai hasrat ibadah korban di daerah ini.
Ibadah kurban ini adalah salah sebuah ibadah yang dilakukan setiap tahun, yaitu penyembelihan binatang ternak seperti macam ini, macam kerbau, unta. Bila negeri lain ada unta, ada kambing. Jadi Brunei lazimnya kerbau, kerbau, lembu, sapi. Yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha, yang dilakukan setiap tahun itu pada hari raya Aidil Adha, 10 Zulhijjah biasanya. 11, 12, 13 adalah hari tasyrik. Ini adalah masa untuk melakukan ibadah kurban. Seperti lazimnya, setiap tahun masjid-masjid daerah Temburong akan mengadakan ibadah kurban. Jadinya mesti orang semua ini akan mencari binatang ternak seperti kerbau. Jadinya saya mewakili masjid-masjid, menolonglah masjid-masjid mencarikan binatang ternak ini. Sebenarnya bermula dari tahun 2018. Amba sendiri pun dari masjid juga, and then melihat ingin mencuba kan membawa sendiri memasukkan kerbau itu, membawa sendirilah kerbau itu masuk ke Temburong. Ininya mencubalah. Start daripada 2018, bermula daripada macam 6 ekor, lepas itu 2019 dalam belasan ikong, dan sebelum Covid dalam 20 ekor. Jadinya membantu masjid-masjid yang ada di Temburong ini. Lebih-lebih lagi bila cabarannya macam memuking binatang ini lah. Pasal ya betul namanya maupun mudah lah. Daripada segi harga, saiznya, lepas itu jantinanya lagi. Catulah. Jujurnya pada tahun ini baru start semula ibadah kurban ini. Seperti yang kita tahu, dalam 2-3 tahun yang lepas kita ni dalam Covid kan, artinya pengurusan itu payah sedikit. Ini baru kan berjinak-jinak semula untuk menguruskan kerbau untuk masjid-masjid tadi. Jadinya dalam jauh banyak dalam 4 buah masjid saja. Mengongsikan mengenai persiapan yang dilakukan sebelum menjelang Hari Raya Idul Adha, haiwan yang hendak dikorbankan cukup umur, sehat juga beratnya mencukupi akan ditandakan, seterusnya disimpan di tempat khas tempahan dengan nama-nama pelanggan yang menempah. Beliau rasa bersyukur keperluan sumber ternakan bagi melaksanakan ibadah korban di daerah ini sentiasa mendapat sambutan yang sangat baik daripada kalangan penduduk di daerah Temburong. Antara syarat dan kriteria kerbau yang hendak dikorbankan pula, tambahnya hendaklah berusia 2 tahun lebih. Selanjutnya kita dengarkan bersama salah seorang penduduk mengenai ibadah korban. Alhamdulillah pada tahun ini warga ataupun jiran tetangga yang menghuni rumah teres Simpang 20 Jalan Badang Sisik, Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai, buat julung-julung kalinya dapat mengukayahkan satu majlis ataupun ibadah kurban, itu dengan mengadakan InsyaAllah pada Hari Raya Haji nanti, itu dengan menyembelih 2 ekor binatang ataupun haiwan korban. Ini adalah hasil daripada persepakatan antara warga rumah atau teres di Simpang 20 Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai. Dan alhamdulillah ianya mendapat sambutan yang begitu baik bagi kami masyarakat di perumahan Kampung Ratai ini. Sebenarnya rancangan ataupun majlis korban yang kami rancangan ini sudah lama berjalan pada tahun lepas, awal tahun lepas. Kami membukakan secara bayaran secara bulanan dan dalam waktu setahun ia sudah kami mencukupi untuk membeli 2 ekor haiwan, dan persiapan-persiapan itu yang sudah kami rancangkan awal, seperti tempat penyembelihan, kawasan-kawasan yang kami pilih ini untuk kami menyembelih binatang ini, insyaallah pada hari raya yang pertama selepas menunaikan solat sunat hari raya Aidil Adha.
Semoga Idul Adha yang diraikan ini mengajar kita erti pengorbanan dan sesungguhnya pengorbanan itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya bagi seluruh umat Islam. Hikmah dan fadilat korban antara lain mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mahu berbelanja harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Alhamdulillah, Auda, itu dia pendekatan saya mengenai dengan persiapan binatang ibadah korban. Jadi ada pun antara lain tujuan ibadah korban ini dilakukan bagi mengikis kelekaan umat Islam dalam mencintai harta dan juga duniawi. Apa yang dapat kita lihat kesanggupan umat Islam dalam sama-sama untuk mengorbankan sebahagian harta bagi meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saja dapat membalaskan kebaikan dan jasa di sekitar. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.